Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya kita untuk sains tahun 3 dengan tajuk yang baru, itu tajuk ketumpatan. Ya. Okey. Hari ini apa yang kita pelajari hari ini ialah yang pertama, kita akan tahu bahawa objek yang timbul, objek yang boleh tenggelam dan ketumpatan. Apa pengaruh ketumpatan yang menyebabkan objek itu timbul dan juga objek itu boleh tenggelam. Ya. Kita lihat buku teks ya, putih anda untuk mengetahui objek yang timbul dan juga objek yang boleh tenggelam. Okay, di sini kita diberi akuarium kecil, duit shilling, bola pimpong, guli, sabun, gabus dan juga span. Ya. Okay, langkah-langkahnya ialah isikan air dalam akuarium. Ya. Contohnya kalau kamu ingin buat di rumah, kalau tak ada akuarium, kamu boleh saja gunakan balang-balang kuih ke yang sinar yang kamu nampak. Contohnya balang plastik, ya, balang plastik besar yang kadang-kadang kamu beli kuih, ya, itu boleh digunakan. Ya, kemudian kamu isikan air, pastikan isikan air dalam bekas tadi ataupun akuarium tadi, kemudian masukkan objek yang diuji ke dalam akuarium. Pastikan sama ada objek itu timbul ataupun tenggelam. Okay, kalau kita guna duit shilling di sini, ya, guna duit shilling, bola pimpong, guli, sabun, gabus dan juga span. Sekarang kita perhatikan dulu objek yang boleh tenggelam. Ya, objek yang boleh tenggelam kebiasaannya ianya beratlah. Kalau kita tengok daripada segitu, ianya adalah lebih berat. Kita lihat di sini. Jadi duit shilling ni berat ya. Jadi dia akan tenggelam. Bola pimpong ringan. Ya, jadi kita akan ambil yang tenggelam dulu. Jadi yang tenggelam sini duit shilling. Ya, bola pimpong dia akan timbul sebab dia adalah ringan. Guli pula. Biasa pernah tengok masukkan guli? Ya, guli dia akan tenggelam. Sabun pula macam mana? Sabun ni sabun buku ya, bukan sabun yang cecair ke, sabun serbuk ke. Ya, sabun yang buku. Sabun buku pun dia akan tenggelam kalau kita masukkan dalam air. Gabus. Gabus ni tahu tak macam mana gabus? Gabus ni biasanya daripada penutup botol. Ya, kalau tak ada gabus ni, kamu boleh gantikan dengan polystyrene. Polystyrene contohnya span polystyrene apa ni, kita kata span bunga yang mak kamu cucuk bunga untuk buat hiasan, itu pun boleh digantikanlah kalau tak ada gabus ni ya. Jadi dia juga akan timbul, span pun dia akan timbul ya. Okey, soalannya dia kata direkodkan perhatian masuk dalam jadual ini, jadual A, dan dia nak kamu asingkan benda ini sama ada dia objek itu timbul atau tidak berdasarkan tik-tik yang cikgu dah tanda sini. Jadi kita akan sambung daripada slide yang seterusnya berdasarkan penyiasatan ini. Ya, jika kamu ingin melakukannya sendiri, kamu boleh cuba buat di rumah. Ya, boleh cuba buat di rumah. Ini adalah kita ambil tadi ya, kita ambil dia punya jawapan tadi di sini. Jadi cikgu nak kamu asingkan objeknya ini timbul, tandakan di sini, tenggelam tandakan sini. Kita tengok yang timbul dahulu. Yang timbul ialah bola pimpong. Ya, yang kedua ialah apa? Gabus. Yang ketiga ialah span. Yang tenggelam pula kita ambil yang di sini, semua kita tuliskan balik dalam ruangan ini. Ya, yang tenggelam ialah duit shilling, guli dan juga sabun. Okay, kenapa agaknya setengah-setengah benda ni boleh timbul ataupun tenggelam jika kita masukkan dalam air? Kita lihat apa pengaruh ketumpatan ya, apa kesan ketumpatan, kaitan ketumpatan dengan benda yang boleh timbul dan juga benda yang boleh tenggelam. Okey, ketumpatan ya. Sini timbul atau tenggelam satu objek lah berhubung kait dengan ketumpatan objek terhadap ketumpatan air. Maksudnya ya ada kaitan. Baik, kita masukkan dalam air tadi ya. Jadi maknanya kalau benda tu kurang tumpat, dia akan timbul. Jika dia lebih tumpat, dia akan tenggelam. Ya.
Ini benda ni ya. Okey. Kata span mempunyai banyak rongga udara. Nampak sini dibesarkan. Kita besarkan span nampak macam ni. Bila ada banyak udara, dia akan jadi ringan. Contohnya macam belon lah. Bila kamu tiup-tiup belon tu, dia jadi besar, banyak udara, jadi dia akan timbul. Okay, sabun dia kata tiada rongga udara, rapat saja. Jadi, bila kita masukkan dalam air, kita akan dapati sabun tenggelam di bawah, span akan naik ke atas. Tapi kamu akan kata, cikgu, kenapa lama-lama span tu dia tenggelam juga? Okay, dia tenggelam kelama-kelamaan, dia akan tenggelam sebab apa? Sebab dia sudah menyerap air. Bila dia dah menyerap air, dia akan jadi berat, maka dia akan tenggelam. Tapi kalau mula-mula kita masukkan, ya, kalau kita tak basahkan dia, tak tenggelamkan dia, dia akan timbul sahaja. Tapi kalau dia dah banyak air meresap dekat dia, dia akan jadi berat. Jadi objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul, manakala objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Jadi di sini kita katakan bahawa span ini kurang tumpat daripada air, sebab tu dia boleh timbul. Sabun pula dia lebih tumpat daripada air, sebab itu dia akan tenggelam. Ya. Okey, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, sekarang ni bagaimana ya? Contoh sini ialah buah anggur ya. Buah anggur ni dia lebih tumpat daripada air, sebab tu dia tenggelam. Macam mana kita nak jadikan anggur tu timbul? Dia tulis ni buah anggur tenggelam dalam air kerana ia lebih tumpat daripada air. Macam mana nak bagi dia timbul? Untuk bagikan dia timbul, kita kena tambah garam. Jadi garam ya boleh menjadikan air menjadi lebih tumpat daripada buah anggur. Ya, sebab tu anggur akan timbul. Sebab tu kita ni ya, sebab tu kalau kita pergi ke Laut Mati tu sangat masin ya, ketumpatan garamnya sangat tinggi. Jadi kita semua akan terapung di Laut Mati. Ya, namanya pun Laut Mati. Ya. Sebab tu dia akan timbul. Ya, sebabnya sini bila air garam campur dengan buah anggur, asalnya buah anggur tu tenggelam sebab dia lebih tumpat daripada air. Tapi bila kita tambah garam pada air, airnya sudah menjadi lebih tumpat daripada anggur, maka anggur akan timbul. Ya. Okey. Buah anggur timbul dalam air garam kerana air garam lebih tumpat daripada buah anggur. Okey, rumusannya apa yang kita telah pelajari hari ini ialah yang pertama, objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul. Yang kedua, objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Dan yang ketiga yang baru kita sebut tadi ialah garam boleh menambah ketumpatan air. Ya. Tiga benda sahaja yang kita belajar hari ini, iaitu yang pertama ialah objek yang kurang tumpat dia akan timbul. Kalau cikgu tanya kenapa agaknya bola pimpong timbul dalam air, jawapannya ialah bola pimpong kurang tumpat daripada air. Kalau cikgu tanya kenapa duit siling tenggelam, duit siling tenggelam kerana duit siling lebih tumpat daripada air. Jadi macam mana kita nak memberikan contohnya macam buah ya, buah lah biasanya. Buah anggur ke, ya, buah betik yang dah dipotong-potong, jadikan dia timbul, sedangkan pada asal dia tenggelam, kita tambah air garam sebabnya air garam boleh menambah ketumpatan air. Jadi sekian itu sahaja ya untuk pelajaran kita pada hari ini. Dan cikgu harap kamu akan jawab kuis yang cikgu telah sediakan. Ya, ada 10 soalan semuanya. Ya, pastikan kamu ikuti PDPR ini dengan bersungguh-sungguh. Jawab soalan bersungguh-sungguh berdasarkan rujuk kepada video ini dan juga buku teks kamu ya. Okey, sekian, terima kasih.